Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Sihat ke? Salam. Sihat. Waalaikumsalam. Dah sarapan ke ni? Belum. Dah. Belum So, sarapan. so kalau yang belum sarapan tu bolehlah ambil sarapan sambil-sambil kita apa uh, dengar saya punya penerangan hari ini. So hari ini kita tak start lagi kuliah. Cuma saya nak terangkan berkenaan dengan beberapa perkara lah berkenaan dengan subjek pengajian kenegaraan HNP 3312 ataupun UPU 3312. Grup ni adalah grup T kan, grup T. Kalau saya tengok dekat kita punya sistem, grup T ada 119 orang. Maksudnya ada seorang lagi je kota untuk penuh lah. Jadi mungkin ni 119 orang ni mungkin tak kekal lah untuk grup ni. Mungkin nanti dia ada clash ataupun dia bercanggah dengan dia punya jadual, nanti mungkin dia akan drop ataupun ada lagi yang orang lain yang akan masuk lah. Sebab tu saya tak start lagi kuliah untuk minggu ni. Sebab kalau saya start nanti dia ada yang baru masuk, nanti mungkin akan ketinggalan lah. So, kita akan start kuliah pada minggu depan. Minggu ni saya nak bagi penerangan berkenaan dengan proforma, berkenaan dengan tugasan yang perlu kamu buat. So terlebih dulu saya nak ucapkan selamat datang kepada semua pelajar untuk khusus HNP 3312 atau UPU 3312. Ada yang dah datang ke Tanjung Malim ke? Ada yang dah sampai ke Tanjung Malim ke? Kalau saya tengok dalam list tahun pengajian tahun 1, SEM 2, tahun 2, SEM 3, lebih kurang macam tu lah. So banyak lagi, panjang lagi masa kamu untuk belajar lah. Jadi kena fokus belajar supaya kamu dapat habiskan belajar selama 4 tahun dan juga dapat grade dengan cemerlang lah. Dengan cemerlang maksudnya dengan pointer yang bagus. Sebab saya selalu tekankan kepada pelajar saya berkenaan dengan pointer. Kena skor pointer yang bagus. Kalau boleh kena 3 pointer ke atas lah. Kerana apa? Kerana nanti kamu dah habis belajar nanti, first majikan kamu, bakal majikan kamu isi borang untuk apply kerja, apply cikgu ke apply apa, kamu isi borang, dia akan tengok pointer kamu dulu. Kalau pointer kamu bagus, barulah dia akan panggil kamu untuk interview dan barulah kamu akan orang cakap akan tunjukkan skill kamu lah, skill-skill yang lain, skill komunikasi, skill bercakap dan sebagainya lah. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Basri bin Jamal, asal daripada Kedah lah, Kedah, Pendang Kedah. Siapa orang Kedah kat sini? Siapa Saya. orang Kedah? Saya. Nur Alia. Nur Alia. Alia Ya. asal Kedah kat mana? Saya kat Jitra. Oh, Jitra. Okey. Orang kampung lah, orang kampung. Jadi saya asal Kedah, bekerja di UPSI ni lebih kurang dalam baru 5 tahun lah. Sebelum ni saya banyak pengalaman bekerja dekat luar. Bekerja di kementerian, pernah bekerja di macam-macam tempat saya pernah bekerja lah. Banyak pengalaman. Dan mungkin akan berkencing di UPSI kot, insyaAllah lah. Okay, so kita berbalik kepada kursus kita. Jadi kursus ni sebenarnya seronok tau kita belajar pengajian kenegaraan ni. Kita akan belajar berkenaan dengan sistem pentadbiran dalam negara kita. Kita akan belajar berkenaan dengan perlembagaan, basic perlembagaan. Kita kena belajar perkara peruntukan ataupun perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Kita akan belajar sejarah
Pembentukan Malaysia. Nanti saya akan terangkan dengan lebih jelas lah berkenaan dengan proforma. Dan juga isu-isu semasa, politik semasa. Dan saya nak kelas ni kamu jangan orang cakap jangan terlalu kaku, kita relax-relax, santai-santai, happy-happy. Kalau ada orang cakap nak berbahas pun tak ada masalah, kita open. So memandangkan subjek ni lebih kepada orang cakap kita belajar politik. So apa-apa isu politik pun kita boleh berbahas, tetapi dengan disiplin ilmu akademik. Maksudnya kalau akademik ni dia ada fakta, ada rujukan. So rujukan tu maksudnya rujukan yang berautoriti lah. Tak bolehlah kamu nak rujuk siakap keli ke jerung merah ke keli Afrika ke, tak boleh. Dia kena rujukan yang berautoriti. Contohnya buku, jurnal, laman web yang authority, contohnya bernama ke online ke utusan online sinar Malaysia Kini yang berautoriti lah, yang sahih tak boleh nak rujuk majalah mangga, tak boleh. Siakap keli, semut merah, tak boleh. So kena rujukan yang berautoriti dan juga kena berbahas dengan fakta. Saya nak kamu dalam kelas ni, saya nak kamu orang cakap belajar berkomunikasi dengan orang ramai, berkomunikasi dengan kawan-kawan, belajar confident. Sebab apa? Kamu akan lalui pelbagai cabaran lagi. Contohnya kamu kena pergi latihan mengajar. Itu memerlukan komunikasi yang baik lah untuk kamu mengajar anak-anak murid kamu. Kamu kena PPG. Kamu kena nanti lepas habis belajar kamu kena interview. Yang interview tu sangat-sangat penting. Sebabnya kebanyakan hari tu masa kami ada taklimat dengan kementerian, kebanyakan dia kata yang fail interview ni sebab komunikasi. Tak pandai bercakap, komunikasi yang orang cakap tak boleh, tak layak untuk jadi cikgu. So saya nak kelas saya ni jadikan sebagai platform untuk kamu berlatih, belajar confident diri. Kita relax, kita belajar, salah tak ada masalah. Kita sama-sama belajar, saya pun sama-sama belajar dengan kamu. So kita bukan terus jadi pandai berkomunikasi, pandai bercakap. Jadi kita kena belajar. Benda ni kena belajar hari-hari dan nanti kamu tak ada masalah. Nak pergi interview ke, nak pergi latihan mengajar ke, kamu confident. Yang penting confident diri dan kita sama-sama belajar. Jangan takut, jangan malu-malu. Sebab apa? Sebab untuk kebaikan kamu lah. Untuk kelas saya pentingkan benda-benda ni lah. Jadi jangan malu-malu lah dengan power, dengan makwa kamu tak malu, dengan saya jangan malu So kita relax, kita santai, jangan tension. Kita belajar sama-sama, berlatih untuk confident diri, bertanya, bercakap, berbincang dengan kawan, try berbahas dengan fakta-fakta yang relevan. Itulah saya nak kamu jadi macam tu Jadi nanti bila dah habis belajar, nanti interview, kita lebih confident, kita bercakap dengan fakta sebab kita dah ada latihan. Okey ada yang SEM 1, ada yang tahun 1 ke yang baru masuk SEM 1? Ada tak? Tak ada Tak ada. Okey, so untuk kelas saya kalau boleh kita buka kamera. So saya ingat minggu depan saya nak tukar daripada Webex, kita akan tukar ke Google Meet sebab Google Meet saya rasa lebih ringan lah. Google Meet lebih ringan dan dia tak banyak menggunakan data. Tapi masalah dia tak boleh record. Dia tak boleh nak record. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Dia kedekut sikit sebab mungkin ramai yang gunakan dia. Jadi opsi galakkan kita guna Webex. Jadi kalau guna Webex ni saya risau satu saya risau pasal kamu lah. Kadang ada yang terpaksa beli data sebab data kat negara kita ni memang mahal. Kalau yang berkemampuan dia pakai wifi tak ada masalah, dia pakai Unify ke kat rumah kan.
ayah dia mampu pakai MiFi, okey tak ada masalah. Tetapi bagi yang kurang mampu, dia terpaksa beli prepaid, top up. Kalau satu hari kelas dia ada 5 kelas, 6 kelas, teruk juga nak kena top up internet kan. So untuk kelas saya, kalau boleh kita walaupun kelas kita 2 jam, saya faham keadaan kamu, jadi kita akan buat kalau boleh kita pendekkan lah, mungkin sejam lebih sikit, macam tu lah. So saya amat memahami lah keadaan kamu. Okey, sebelum saya nak terangkan berkenaan dengan proforma dan juga arahan tugasan, so saya nak beritahu sedikit lah, kita pergi mana-mana pun, mana-mana tempat yang kita pergi, sekalipun dia ada orang cakap pantang larang dia, dia ada syarat-syarat dia, dia ada undang-undang dia tersendirilah. Jadi sama juga untuk kelas ini, dia ada pantang larang dia dan dia juga ada syarat-syarat dia. Tapi syarat-syarat dia tu taklah sampai nak menyusahkan kamu. Okey, yang pertama berkenaan dengan kehadiran. Ni saya selalu ingatkan lah. Tiap-tiap minggu saya ingatkan. Kalau saya lepas tu tiap-tiap minggu saya ingatkan pasal kehadiran. Okey, kehadiran ni sangat penting kerana kalau kamu tidak hadir 3 kali berturut-turut dalam kelas tanpa alasan ataupun tanpa sebab yang munasabah, kamu akan di-failkan terus. Kamu akan di-bar exam. Maksudnya di-bar final exam. Subjek ni ada final exam. Kamu akan di-bar ataupun dihalang untuk menduduki final assessment. Jadi kalau kamu tak dapat buat final assessment atau kamu dihalang, maksudnya kamu akan fail. Kamu akan terus fail dan kamu kena ulang balik. Sebab subjek ni adalah subjek yang wajib universiti, yang semua kamu kena ambil untuk kamu grade. Jadi kalau kamu fail subjek ni, kamu kena ulang balik dan rugi. Rugi kamu dan rugi masa lah. Jadi subjek yang orang cakap subjek yang mudah untuk kamu skor A, tetapi kamu tak masuk kelas, kamu buat orang cakap macam endah tak endah, macam tak semangat, tak ada komitmen, jadi kamu akan fail dan juga kamu terpaksa ulang balik lah sampai kamu lulus. Jadi tu saya selalu ingatkan, kehadiran kena jaga, kena masuk, sebab kelas kita itulah macam saya cakap tadi, mungkin dalam sejam lebih macam tu. Jadi kena jaga kehadiran. Dan pada minggu ke-8, setiap pensyarah daripada kami akan buat orang cakap laporan minggu ke-8. Jadi dalam laporan minggu ke-8 tu dia terkandung dalam pencapaian akademik kamu, pencapaian akademik sehingga minggu ke-8, kehadiran sehingga minggu ke-8. Bukan kehadiran tu kami tulis macam tu je, dia kena ada bukti rekod kehadiran. Kalau ada yang tak cukup persen dia ataupun 3 kali dia tak hadir berturut-turut, dia akan kena. Nama dia akan naik dan juga akan diberi amaran, seterusnya akan dibar lah, akan disekat untuk final assessment. So maksudnya bila dah sekat, walaupun kamu buat tugasan berkumpulan, buat jawab kuis apa semua, tapi kamu tetap juga fail. Kamu akan fail terus. Jadi kena ulang balik lah. So benda ni kena jaga kehadiran. Okey, yang kedua berkenaan dengan masa. So masa kelas kita akan start, sebenarnya kelas kita pukul 9. Tapi untuk kelas saya, kelas ni untuk kelas ni kita akan start pada pukul 9.30. Jadi saya akan bagi masa kepada kamu untuk kamu sarapan, untuk kamu mungkin nak bersenam ke, nak mandi ke, bangun lambat nak mandi ke, nak sarapan, nak tolong mak buat sarapan ke, saya bagi masa. Jadi kita akan start pada pukul 9.30. Kita akan start pada pukul 9.30. Kena ingat tiap-tiap minggu kelas kita akan start pada pukul 9.30. Jadi kamu ada masalah, jadi tak ada alasan lain . So 9.30 tu wajib semua kena masuk. Jangan lambat dah. Kalau lambat dia akan mengganggu. Dia akan mengganggu orang lain. Dia akan mengganggu pensyarah. Sebab nanti kamu masuk bunyi tuk tak tu, dia sebenarnya dia mengganggu.
Jadi kalau saya dah bagi kelonggaran untuk kita start pukul 9.30. Jadi pukul 9.30 tu, pukul 9.25 tu semua masuk. So kita akan start pada 9.30. Mungkin dalam 10.30 kita akan habis. Macam itulah. Okey ya, itu berkenaan dengan masa. So semua harap semua clear lah. Yang ketiga berkenaan dengan grup WhatsApp. Ini pun satu perkara yang penting sangat-sangat. So untuk kelas saya wajibkan semua student grup kelas T ni wajib kena masuk dalam grup WhatsApp yang saya buat link dalam My Guru. Wajib. Tak boleh yang tak masuk. Kalau ada yang jenis yang anti sosial, contohnya dia tak ada WhatsApp, dia tak boleh ada WhatsApp, dia tak boleh ada media sosial, dia tak boleh ada apa, saya rasa dia kena tarik diri daripada grup saya, daripada kelas saya. Dia kena pergi kelas yang pensyarah yang boleh terima. Saya rasa tak ada pensyarah yang boleh terima lah kalau macam tu. Sebab sekarang ni kita belajar pun secara online. So apa-apa maklumat saya akan salurkan melalui grup WhatsApp. Sebab kami ramai macam saya ada 6 kelas. So bayangkan satu kelas kita ada 120 orang. Kapasiti dia. Jadi 6 kelas berapa banyak? Berapa ratus orang ada? Dekat 700 orang. Jadi apa-apa komunikasi kita akan menggunakan WhatsApp group. Jadi apa-apa maklumat, apa-apa pengumuman selain daripada My Guru, nak cepat kita akan guna grup WhatsApp, apa-apa maklumat pun. Jadi kena wajib ada dalam grup WhatsApp lah. So lepas ni siapa yang belum ada dalam grup WhatsApp, minta add lah ataupun masuk dalam grup WhatsApp dengan kadar segera. Sebab apa-apa maklumat nanti saya akan salurkan melalui grup WhatsApp. Okey, berkenaan dengan grup WhatsApp juga, kita ambil peluang grup WhatsApp ni saya benarkan bagi yang ada bisnes kecil-kecilan, orang cakap berniaga secara online, nak tambah pendapatan, nak bantu keluarga tambah pendapatan, nak cari rezeki, saya benarkan kamu untuk iklankan apa-apa produk kamu dalam grup WhatsApp kita. Ataupun nak buat survey ke, nak buat cakap apa soal selidik, saya benarkan. Ataupun nak tolong kawan kamu untuk soal selidik, kita saya benarkan kamu untuk blast dalam grup WhatsApp kita. So dengan cara inilah saya rasa kita boleh tolonglah kawan-kawan kita yang kurang kemampuan, dia nak berniaga, dia nak iklankan perniagaan dia, nak cari rezeki yang halal, nak tambah pendapatan dia, kita tolong, kita support kawan-kawan kita. Okey, itu adalah beberapa 3 perkara yang orang cakap yang harus kamu ikutlah. Satu lagi berkenaan dengan pakaian lah. So kita belajar online ni, saya rasa tak straight sangat. Cuma pakai pakaian yang bersesuaian lah. So janganlah pakai orang cakap baru bangun tidur dengan rambut mengebang baru masuk kelas. So tak sesuai. So kena mandi, kena segak-segak, pakai baju kemas-kemas, yang lelaki pakai baju berkola, yang perempuan pakai cantik-cantik, fresh, baru steady baru masuk kelas dia semangat, dia lain. Baru kita akan fokus belajar, semangat untuk kita dapat cemerlang result nanti di akhir semester. So untuk kelas saya selalunya lah untuk sem-sem lepas dalam 98% dia akan dapat A dan A minus. Jarang yang dapat B plus, B minus, jarang. Kalau ada pun dia tu sangat-sangat problem. Mungkin dia tak buat tugasan, kena kejar buat tugasan buat. So saya harap untuk SEM ni saya nak kamu 100% dapat A ataupun A minus. 100%. So kena bagi komitmen yang penuh lah terhadap kelas, tugasan yang akan diberikan lah nanti ya.
Okey, sebelum kita teruskan dengan penerangan berkenaan performa, kita nak lantik dulu seorang ketua kelas dan seorang penolong ketua kelas untuk kelas ni. Jadi kita buka pencalonan lah. Buka pencalonan, kita nak lantik seorang ketua kelas dan seorang penolong ketua kelas. Ketua kelas ni tugas dia adalah berhubung dengan menjadi pemimpin dalam kelas kita selama satu semester, dan juga dia menjadi perantaraan di antara kamu kawan-kawan dengan saya, dan juga dia akan menguruskan hal ehwal pasal kelas, kehadiran kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak dapat hadir, kena bagi tahu ketua kelas, kena bagi surat kepada ketua kelas berkenaan dengan hal ehwal kelas lah. Kita buka pencalonan lah, dan ketua kelas ni dia ada kelebihan dan dia ada, orang cakap, faedah dia tersendiri lah. Saya tak nak bagi tahu kat sini kan. Okey. So kita buka pencalonan. Ada ke yang nak calon ketua kelas? Ya, siapa ni? Siapa bercakap? Saya nak buat pencalonan boleh tu? Boleh. Siapa ni? Nama saya Felani Kuan. Saya nak mencalonkan rakan saya. Okey. Tak, yang dia nak mencalon tu perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Felani Kuan. Saya dari sen 3. Dia ambil kos Okey. reka bentuk permainan digital. Okey. Ha, Nak calon siapa? Saya nak calonkan Khairil Faiz. Khairil. Mana Khairil? Dia ni 2 sem Khairil lepas Faiz. dekan tuan. InsyaAllah dia boleh ketuai kita tuan. Okey. Mana Khairil? Khairil ada? Khairil. Orang Kedah, Khairil masuk Khairil. Orang Kedah agak. Mana dia? Tak ada pun ni. Khairil ada Khairil. Khairil Faiz. Tak ada Bila calon tak ada ni dia susah kan. Macam mana orang nak buat pemilihan bila calon tak ada? Ada. Ada ke? Mana? Khairil mana? Open lah kamera. Ada ke? Tak ada respon. Okey, ada calon lain yang nak dicalonkan? Tuan. Okey, ada komen cakap. Sebabkan Ada Khairil Faiz dia, ada komen Khairil cakap. Faiz tu Macam mana? Faiz tu katanya internet dia problem tuan. Tapi tak apalah tuan. Saya carakan diri saya sendiri boleh tuan. Boleh. Itu terbaik. Siapa? Felony. Siapa? Nama saya tu. Okey. Alright. Felony Ikhwan Ya saya tuan. Alright. Okey, calon pertama Felony Ya saya. Ikhwan. Okey, kita cari seorang lagi. Ada calon seorang lagi?
Undi ditutup. Okey, kalau undi ditutup okey lah. So kita uh, saya bola apa tadi? Pernah main MU. Oh, terbaik. Okey, Felony kita lantik dia sebagai ketua kelas untuk semester ni lah. Dan juga kita nak cari seorang penolong. Penolong ni kita cari perempuan. Kita cari perempuan. So ada pencalonan ke untuk penolong ketua kelas? Ada pencalonan tak? Daripada ketua kelas ada pencalonan? Saya kalau pencalonan ni, kalau untuk bantu baik dah perempuan rasa. Baru dia adil. Perempuan lah tu. Perempuan Untuk lah. perempuan saya tak kena sangat tuan kalau abang perempuan ni. Saya ni orangnya Ya perangai ke? kan. Alah. Aduh. Oh, alahmu ni. Aduh. Okey, kalau yang tu saya calonkan lah. Kita tengok yang ada gambar kat sini. Yang ada buka kamera. So, yang buka kamera kita pilih Ain Nazura Wanda. Okey ke? Ain, okey ke? Okey ya? Kita setuju ke semua? Setuju. Alright. Okey, so penolong ketua kelas Setuju. kita adalah Ain Nazura Wanda. Okey ya. So ketua kelas kita Felony dan penolong ketua kelas adalah Ain Nazura. Tahniah lah kepada ketua kelas dan penolong ketua kelas. So orang cakap kita ada masalah sebenarnya dari segi kehadiran. Sebab apa? Sebab kalau kamu masuk melalui MyGuru, dia akan automatik detect kehadiran tau. Tetapi kalau kamu masuk melalui link ataupun yang kawan kamu share, dia tak detect kehadiran. So jadi saya nak selamatkan kita semua. Jadi kita buat Google Form. Ketua kelas ataupun penolong ketua kelas, tiap-tiap minggu kita buat Google Form kehadiran dan kita pakai dua backup. Satu melalui MyGuru dan satu lagi kita backup melalui Google Form. So Google Form tu kita akan blast dalam grup WhatsApp. Jadi kawan-kawan yang masuk kelas melalui MyGuru tu dia isi jugalah Google Form. Kita buat backup sebab kalau kawan-kawan yang tak masuk melalui MyGuru, mungkin dia internet dia slow, dia nak masuk MyGuru pun lambat. Lepas tu dia nak masuk kelas lagi, dia masalah. Jadi kita buat backup dengan Google Form lah untuk kehadiran. Boleh ketua kelas? Nolong. Okey ya, boleh ya. Alright. So cantik lah. Jadi semua selamat dari segi kehadiran . Jadi sebelum kita nak teruskan, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh bertanya sekarang. Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan kita punya proforma lah. Saya nak bentangkan ataupun bincangkan berkenaan dengan proforma untuk kelas kita pada minggu ni lah. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak sir. Tak keluar? Nampak. Okey, so besar okey kan? Besar ni okey kan? Okey sir, okey. Alright. Okey, kita teruskan dengan proforma khusus. Jadi yang pertama adalah maklumat khusus. Nama khusus adalah pengajian kenegaraan. Kod khusus HNP 3312 ataupun UPU 3312. So nanti kamu jangan terkejut lah. Mungkin dia akan guna kod UPU 3312 ataupun dia akan guna kod lama HNP 3312. So sama sahaja. Okey, nilai kredit untuk kursus ni adalah 2 jam kredit
walaupun dia 2 jam kredit, tapi kalau kamu dapat A, dia akan naikkan pointer kamu. Dan kalau kamu dapat gagal, kalau kamu dapat gagal F, dia akan tarik pointer kamu turun. So kena berjaga-jagalah. Jadi macam saya cakap tadi, kursus ni adalah kursus yang mudah untuk kamu skor A lah. Jadi kena bagi komitmen, buat tugasan dengan baik. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan sinopsis. Kursus ini memberi penekanan kepada aspek-aspek berkenaan dengan kenegaraan Malaysia yang meliputi berkenaan dengan sejarah negara, sejarah penubuhan Malaysia, sejarah orang cakap kemerdekaan Malaysia, penentangan terhadap penjajahan, yang mana kita pernah belajar dulu sejak daripada mungkin darjah 6 kita dah start belajar dah sejarah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sampai dah tingkatan 6 kita masih belajar lagi. So dekat sini kita nak recall balik. Kita nak recall balik supaya pemahaman itu lebih jelas dan juga kita lebih mendalami ilmu-ilmu sejarah dalam negara kita. Seterusnya kita juga akan belajar tentang sistem pentadbiran yang diamalkan dalam negara kita, sistem politik, macam-macam. Orang cakap sistem ekonomi, sistem sosial, perlembagaan dan dasar-dasar kerajaan. So perlembagaan kita akan belajar berkenaan dengan peruntukan perlembagaan yang ada dalam perlembagaan persekutuan negara kita. So, contohnya seperti benda yang basic kita kena faham lah. Contohnya perkara 152 berkenaan dengan apa? Saya nak tanya kamu. Perkara 152 perlembagaan persekutuan berkenaan dengan apa? Ini kalau orang yang dah ambil STPM dia dah tahu ni. Ada siapa-siapa tahu? Benda basic ni kena tahu lah. Perkara 152 perlembagaan persekutuan berkenaan dengan apa? Tak tahu? Ada yang tahu? Bahasa kebangsaan kan? Betul. So, perkara 152, benda-benda basic ni kamu kena tahu. Perkara 152, perkara 153, perkara 1E kena tahu. Perkara 152 ni adalah berkenaan bahasa Melayu adalah bahasa rasmi kerajaan, bahasa rasmi negara ataupun bahasa kebangsaan. So, benda-benda ni lah yang kita akan belajar nanti ya. Kita akan belajar berkenaan dasar-dasar kerajaan dalam proses membina negara bangsa, sistem pilihan raya. Kebetulan kita akan menghadapi pilihan raya Negeri Melaka, PRN Melaka nanti ya. Siapa yang orang ulau melingkau atas pagau, orang Melakau nanti, dia kena, dan dia kalau dia dah daftar mengundi, dia 18 tahun, kalau kerajaan nak mengaplikasikan undi 18 tahun, insya-Allah dia akan layak mengundi. So siapa-siapa yang layak mengundi nanti dia wajib kena mengundi sebab itu amanah ataupun tanggungjawab dia sebagai seorang rakyat negeri Melaka dan juga dia sebagai rakyat Malaysia lah, dia kena mengundi ya, sebab kita masa mengundi itulah kita berkuasa untuk memilih pemimpin yang betul-betul kita yang boleh membawa perubahan, yang boleh membawa suara kita di peringkat atasan lah. So kena buat pemilihan yang betul lah. Okey, kalau macam dulu kita punya sikap mengundi kita macam zaman-zaman mak ayah kamu, zaman-zaman datuk nenek kamu dulu, sikap mengundi dia lain. Sikap mengundi dia lebih kepada kepartian. Tetapi saya rasa macam zaman kamu sekarang ni, zaman saya, dia lebih kepada sikap mengundi kita memilih calon. Kita lebih memilih kepada calon. Kalau dulu, kalau parti mana, dia letaklah apa pun, dia letak kayu ke, dia letak lembu ke, orang tetap akan sokong sebab orang tengok lambang parti tu. Tapi sekarang ni, sikap mengundi dah lain sebab orang dah celek IT, orang dah dapat maklumat, dah macam-macam. So kita lebih memilih kepada calon. Sebab itulah parti-parti politik sekarang ni dia lebih dia nak cari calon untuk bertanding, dia akan ada kriteria-kriteria yang ditetapkan. Contohnya dia kena ada degree, dia kena ada doktor contohnya lah.
Dia kena ada macam-macam lah. Sebab dia tahu sikap mengundi sekarang ni lebih kepada calon. Orang akan tengok calon. Kalau dulu tak apa. Dulu orang tengok parti. Letak kayu ke orang akan undi juga. Sebab dia orang tengok parti ya. Okey, ilmu pengajian kenegaraan ini merentasi pelbagai disiplin antaranya sejarah, sosiologi, antropologi, sains politik, undang-undang dan ekonomi. Semua dirangkum dan dia akan himpunkan dalam kursus pengajian kenegaraan. So nanti kita akan belajarlah. Okey, yang ketiga staf akademik. Apa ni tak boleh jalan ni? Okey, yang ketiga staf akademik. Kita ada 10 orang pensyarah untuk semester ni yang mengajar subjek pengajian kenegaraan. So nanti mungkin ada di antara kamu yang akan clash sebab kita masih lagi berada dalam time ataupun mode add and drop. Jadi kamu masih lagi nak try masuk pensyarah ni lah best ke tak. Try masuk pensyarah ni lah best ke tak. Kalau best kita stay macam tu lah. Kadang-kadang ada yang alamak clash dengan jadual jabatan. Tak boleh kena ni. Kalau kamu clash atau kalau kamu minat dengan kelas ni, kamu boleh pilih lagi 10 pensyarah ataupun banyak group lagi lah yang boleh kamu add. Tapi kena cepat lah, takut habis kota nanti ya. Sebab kapasiti untuk setiap kelas 120 orang. Jadi kena cepat lah. Okey. Semester ni semester 1 tahun 1 dan tahun 2 ada. Jadi semester 1 A211 tahun 2021/2022. Okey ya. Okey, hasil seterusnya adalah hasil pembelajaran khusus ataupun course learning outcome. Dia panggil CLO. Selepas kamu habis belajar minggu 14, apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat 3 benda ni. Dia panggil course learning outcome. Yang pertama, kamu akan dapat menjelaskan tentang sejarah Malaysia dengan bagus, dengan baik, dengan kamu akan lebih mendalamilah tentang sejarah-sejarah dalam negara kita ataupun sejarah Malaysia lah. Dari segi penubuhan, dari segi kemerdekaan, dari segi pentadbiran dan sebagainya. Okey, yang kedua, menerangkan evolusi pentadbiran negara menggunakan teknologi terkini. So kita sekarang ni berada dalam era teknologi. Jadi apa-apa benda yang kita lakukan semua dia berkait rapat dengan teknologi terkini. Contohnya kelas kita pada hari ini. Kita menggunakan teknologi terkini, kita menggunakan internet, kita secara maya kita bertemu tak bersemuka. So itu adalah merupakan teknologi terkini lah. Okey, yang ketiga, mempamerkan nilai-nilai seorang warga negara yang bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan. So nanti kita akan belajar berkenaan dengan perlembagaan persekutuan, rukun negara dengan lebih detail. So selepas kita ni kita akan menjadi seorang warga negara yang memahami tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia dengan memahami peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan ataupun peruntukan-peruntukan undang-undang. So contohnya macam dalam sistem pilihan raya, contohnya kita sebagai seorang pengundi ataupun kita layak mengundi, bagi saya kita adalah wajib untuk melaksanakan tanggungjawab kita untuk memilih pemimpin yang bagus. Itu adalah merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab lah. Okey, ini adalah merupakan 3 CLO ataupun course learning outcome untuk kursus ni. Okey, seterusnya hasil pemetaan CLO dengan ILO, iaitu hasil pembelajaran institusi. So hasil pembelajaran institusi ni telah ditetapkan oleh universiti. Kita ada 8, sebenarnya kita ada 12 yang terbaru tapi ini sistem dia masih lagi pakai yang lama. So kalau ikut MQF kat kementerian kita kena ada 11. Jadi ini tak sangat berkaitan lah. Okey, yang ke-8 kemahiran yang boleh dipindahkan ada 2.
nanti kamu berkebolehan membincangkan sejarah negara dengan baik. So bila dah kamu selesai ataupun bila dah habis kelas, nanti kamu boleh bercerita ataupun berbincang dengan kawan-kawan, berbincang dengan mak ayah, berbincang dengan adik-beradik, berbincang dengan kawan-kawan kampung kat kedai-kedai kopi, sejarah tentang sejarah negara, tentang politik dalam negara dengan lebih baik ya. Okey, yang kedua, berkebolehan berhujah dalam membahaskan isu-isu semasa berkaitan Malaysia. So macam saya cakap tadi, untuk kelas saya kita open. Kita boleh berbahas isu-isu semasa, isu-isu politik kita berbahas. So kita kena raikan hujah ataupun raikan ilmu, disiplin ilmu ataupun dalam pendidikan. Tapi kena berhujah tu kena ada fakta. Kena ada fakta dan juga kena ada sokongan yang berautoriti macam saya cakap lah. So saya nak dalam kelas kita nanti kita masa ada topik berkenaan dengan politik dan semua, kita akan buat perbincangan ataupun kita berhujah dengan disiplin ilmu. Tapi jangan cepat koyak. Kita raikan ilmu, raikan pendapat kawan-kawan kita. Sebab kita ada ideologi kita masing-masing. Ada yang suka ideologi komunis, ada yang suka ideologi demokrasi dan sebagainya. So kita raikan dan kita berbahas dengan fakta dan juga ilmu ataupun disiplin ilmu. Okey, seterusnya kita tengok konten ataupun orang cakap topik-topik yang kita akan cover selama 14 minggu kuliah kita. So kuliah kita ada 14 minggu lah. Jadi kita tengok topik-topik yang kita akan cover. Yang pertama, minggu pertama kita akan start pada minggu depan lah. Asas kenegaraan, iaitu konsep dan takrif kenegaraan, bentuk-bentuk negara dalam dunia ni, konsep dan jenis-jenis kerajaan yang ada dalam dunia. Okey, untuk minggu kedua dan minggu ketiga, kita akan belajar berkenaan dengan sejarah perkembangan tanah Melayu, penjajahan dan pembinaan negara bangsa. So ni berkaitan dengan sejarah lah, sejarah perkembangan tanah Melayu, zaman prasejarah, kerajaan-kerajaan awam, Melaka dan sebagainya. Penjajahan dan pembinaan negara bangsa. Kita ada penjajahan, Portugis, Belanda, British, Jepun dan satu lagi Siam. So benda-benda ni, sejarah ni kalau boleh kita akan singkatkan sebab kita dah belajar lama kan. Kita dah belajar sejak daripada tingkatan 1 dah start belajar. Darjah 6 pun kita dah belajar. So kita akan ambil poin-poin yang penting sahaja untuk kita fokus. Jadi kita boleh jimat masa dekat sini lah. Okey, untuk minggu 4 dan 5 kita akan belajar berkenaan dengan pembinaan negara bangsa dan perlembagaan. So pembinaan negara bangsa contohnya macam kebangkitan semangat kebangsaan, kebangkitan untuk melawan penjajah, Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu, proses ke arah kemerdekaan dan sebagainya. So seterusnya kita akan belajar perlembagaan. So perlembagaan ni sangat-sangat penting kerana perlembagaan negara kita ataupun perlembagaan persekutuan adalah merupakan undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. So mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang itu adalah akan terbatas setakat mana dia bercanggah. Kena ingat, undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan dalam negara kita adalah merupakan rujukan untuk kita run pentadbiran dalam negara ataupun undang-undang dalam negara. Dia menjadi asas ataupun tulang belakang kepada sistem pentadbiran dalam negara kita lah. So nanti kita akan belajar secara mendalam. Okey, untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 kita akan belajar tentang topik pembentukan Malaysia 1963 dan juga rukun negara. Macam mana idea penubuhan Malaysia, penentangan terhadap penubuhan Malaysia 1963 nanti kita akan sentuh lah. Dan juga rukun negara, ideologi dan tujuannya, kesan dan kepentingan dia.
Okey, untuk minggu ke-9 dan minggu ke-10 kita akan belajar tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. So benda ni sangat-sangat penting untuk kamu faham. So kamu sebagai rakyat Malaysia, kamu mesti kena faham sistem pemerintahan negara kita dan juga sistem pentadbiran negara kita. So nanti kita kena belajar federalism. So sebelum ni kamu memang tak pernah dengar federalism. So kita akan belajar raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen dan proses pilihan raya di Malaysia. So kita akan belajar benda tu dan kamu perlu tahu sebagai benda ni sebab benda ni adalah asas. So mungkin kamu nanti akan jadi pegawai takbir, kamu akan jadi YB ke, kamu akan jadi menteri selepas ni. Jadi ilmu-ilmu inilah yang kamu akan bawa nanti, okey? Okey, untuk minggu 10, 11 dan 12 kita akan belajar berkenaan dengan dasar-dasar negara, dasar ekonomi, dasar politik, dasar sosial, dasar luar Malaysia dan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa. So kita akan cover pada minggu ke-10, 11 dan 12. Okey, untuk minggu ke-13 dan 14 kita akan cover topik kenegaraan Malaysia, masalah dan cabaran masa depan. So ini berkaitan dengan integrasi nasional, masalah perkauman, masalah ekonomi, isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu budaya, isu-isu pendidikan dalam negara kita. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Dah. Masih ada lagi ke? Kau dah tidur dah ni? Doktor. Ada sih, ada. Ada lagi doktor. Ada doktor. Kena steady, kena steady. Okey, saya teruskan. Berkenaan dengan tugasan. Ini pun penting. Kita ada 4 tugasan yang perlu kamu selesaikan untuk semester ni untuk subjek pengajian kenegaraan. Yang pertama, kuis. Kita akan buat secara online. Markah dia adalah 20 markah. Kuis ni kita akan buat pada minggu ke-7. Kena ingat kuis kita akan buat pada minggu ke-7 secara online dengan menggunakan aplikasi kuis. Jadi nanti saya akan terangkan dengan detail lah. Soalan dia adalah soalan objektif, 20 soalan dan 20 markah. So soalan dah ada, jawapan dah ada, cuma kamu kena pilih je jawapan yang betul. Mudah kan kerja? So itu adalah kuis untuk 20 markah individu. Okey, untuk tugasan yang kedua adalah tugasan berkumpulan. So selepas ni, lepas habis kelas ni, saya nak kamu bentuk kumpulan. Satu kumpulan 10 orang. So kena bentuk kumpulan, satu kumpulan 10 orang untuk buat tugasan berkumpulan. So nanti selepas saya bentang performa ni, terangkan tentang performa ni, saya akan terangkan berkenaan dengan arahan tugasan, iaitu tugasan berkumpulan dan juga tugasan individu. Okey, tugasan berkumpulan ni adalah markah dia sebanyak 40 markah. Banyak sangat-sangat, 40 markah. Jadi kamu kena carilah ahli-ahli kumpulan yang dikira menyenangkan kamu untuk melaksanakan tugas berkumpulan lah. Okey, markah dia 40 markah. Yang ketiga adalah tugasan individu, 10 markah. Tugasan individu ni saya akan terangkan nanti dalam arahan tugasan. So 20, 40, 10 dan 70 markah. Mana lagi 30? 30 adalah pentaksiran akhir ataupun final assessment. So kita untuk subjek ni kita ada final assessment. Macam saya cakap tadi, kalau siapa yang tak hadir 3 kali berturut-turut kehadiran dia, maka dia akan dihalang untuk menduduki final assessment. Maka dia akan fail lah walaupun dia buat tugasan yang 70 markah ni. Okey, so final assessment 30 markah. Kita akan buat pada minggu ke-15 ataupun minggu ke-16 lah. Jadi selalunya kita buat pada minggu ke-16. Jadi masa yang akan diberikan adalah selama 2 minggu untuk kamu selesaikan final ataupun task final assessment. Jadi tak ada masalah sangat. Kalau macam saya lepas, kamu kena buat poster. Poster berkenaan dengan proses pembentukan perlembagaan Malaysia. Kalau SEM ni tak tahu lagi lah.
Sebab penyelaras kursus belum bincangkan apa lagi final assessment yang kamu kena buat. Okey, final assessment 30 markah. Jadi 70 tugasan individu, kuis, tugasan berkumpulan dan 30 untuk final assessment atau pentaksiran akhir. Jadi cukuplah 100%. Okey, seterusnya adalah rujukan. Rujukan ada beberapa rujukan. Dan setakat ni kita belum ada lagi buku yang khas. Contohnya buku yang wajib kamu beli, contohnya untuk rujukan khas lah. Belum ada lagi ya. Mungkin lepas ni kalau orang cakap penyelaras beritahu, nanti saya akan beritahu lain lah kepada kamu. Okey, itu saja untuk proforma. Ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya berkenaan dengan proforma? Ada yang tak faham, boleh bertanya lah. Ada soalan nak tanya? Clear ke semua? Ya tuan. Ya. Alright, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan arahan tugasan. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Boleh nampak? Alright. So, untuk arahan tugasan, kita ada 2 tugasan yang perlu kamu buat. Selain tu, kita ada kuis, kita ada final assessment dan kita ada 2 tugasan yang perlu kena buat. Satu tugasan individu dan satu tugasan berkumpulan. Okey. Tugasan berkumpulan ni, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena buat ulasan artikel berbentuk slide PowerPoint presentation. So, saya percaya kamu memang terror lah sebab zaman kamu ni adalah zaman teknologi. Kamu memang terror buat slide PowerPoint presentation dengan menarik. Ada grafik, ada audio, ada macam-macam yang menarik lah. So kamu memang terror lah. So untuk yang kedua adalah tugasan individu ataupun laporan. So nanti saya akan terangkan. Kita terangkan dahulu tugasan berkumpulan, iaitu ulasan artikel dalam bentuk slide PowerPoint presentation. Markah dia adalah 40 markah. So setiap pelajar akan diberikan kumpulan. So kamu nanti akan bentuk kumpulan dan saya akan beri artikel terpilih. Saya akan nanti saya akan dapat list artikel dan saya akan bahagikan kepada kumpulan. So kumpulan 1, okey, ini artikel dia. Kumpulan 2, ini artikel dia. Artikel tu saya akan tetapkan. Okey. Setiap kumpulan dikehendaki untuk membuat ulasan artikel yang telah dipilih oleh pensyarah. Ulasan kata artikel tersebut perlu ditulis dalam bentuk slide PowerPoint presentation. Kena ingat slide PowerPoint presentation. Maksudnya kalau slide PowerPoint ni dia bukannya kita copy daripada artikel tu, kita paste dekat slide tu, tak boleh. Dia kena slide point-point. Point-point yang penting dan nanti kamu kena bentang, kamu kena huraikan lah. Okey, ulasan tersebut merangkumi dalam slide PowerPoint tu kena ada muka hadapan, kena ada pengenalan, kena ada isi kandungan artikel, kena ada penutup dan juga kena ada rujukan. Ini adalah elemen-elemen yang perlu ada dalam slide tersebut. So kita akan detailkan elemen-elemen yang perlu ada dalam slide. Okey, contohnya muka hadapan. Elemen yang perlu ada dalam muka hadapan ni adalah maklumat ahli kumpulan. So maklumat ahli kumpulan, nama metrik, nama yang penuh, bukan nama glamour. Ini jangan letak Remy, Roy, tak boleh. Dia kena letak nama penuh dan juga nombor metrik yang betul. Kadang-kadang kamu ni sebab dah lama tak masuk kampus, kamu dah lupa dah nama metrik kan. Pergi tulis nombor kad penalan, macam SEM lepas ada yang tulis nombor kad penalan. Jadi jenuh saya nak mencari dia punya nama dia dan nama metrik. Sebab kalau bayangkanlah saya 700 lebih orang, ada 7 kumpulan, ada 6 kelas. Nak mencari tu kita cari ikut nombor. So nombor metrik tu kena betul lah.
kena ada nama pensyarah. Nama pensyarah ni penting. Siapa tulis nama aku salah, aku luku kepala, aku potong 60 markah. Habis markah korang. So nama pensyarah kena betul lah. Kadang-kadang ada pensyarah tu dia sensitif. Kalau bagi saya tak ada masalah lah. Saya potong je 100 markah, hilang habis markah korang. Kadang-kadang ada pensyarah tu macam pensyarah dekat jabatan kamu tulis nama dia salah, dia aim kamu sampai kamu habis belajar. Kamu takkan dapat A, takkan dapat B, dapat B minus C. Dia sensitif. So benda-benda ni kita kena jagalah. Kita kena kenal pensyarah kita. Okey, ni tip yang saya nak bagi kamu sepanjang kamu belajar dekat universiti lah. Sebab apa? Dekat universiti ni dia lain dengan cara kita belajar dekat sekolah. Contohnya bila sekolah kita exam SPM contohnya. Exam SPM, cikgu lain yang buat soalan, cikgu lain yang write kita punya jawapan ataupun kita punya markah, bagi markah. Tapi berbeza dengan universiti, pensyarah itu yang buat soalan, pensyarah tu jugalah yang akan bagi markah kepada kamu. Dia lebih kepada persepsi. Sebab itulah saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar saya, kena bagi pensyarah kenal kamu. Contohnya dekat jabatan, selalu dekat jabatan, kalau macam kursus universiti ni terlalu ramai. Jadi saya fokus kepada jabatan. Kena bagi pensyarah kenal kamu dan dia timbulkan persepsi positif terhadap kamu. Bila dia kenal kamu, dia kata budak ni baik, budak ni bagus. Walaupun kamu nanti final assessment ataupun final exam, kamu blur, kamu tak boleh nak jawab masa tu. Kamu macam blur, jadi dia akan ada markah kesian untuk kamu sebab dia kenal kamu, dia rapat dengan kamu contohnya. Dia akan backup kamu lah. Sebab kami bila dah habis semester, kami akan buat vetting markah. Di setiap jabatan kami akan buat mesyuarat vetting markah dan nama kamu akan disebut seorang demi seorang. Dan pensyarah-pensyarah akan kenal kamu lah. Bila ada orang cakap persepsi positif kepada kamu, macam seorang pensyarah tu dia ada positif terhadap kamu lah. Dia kata budak ni memang baik, selalu tolong dia, bagus buat kerja, bagus buat apa semua. Tetapi masa final assessment dia tak boleh nak berapa jawab. Tapi pensyarah ni dia akan backup. Budak ni baik lah walaupun dia tak boleh jawab, boleh tak kita naikkan markah dia. Dia ada orang cakap belas kasihan kat situ. So sebab itulah kamu kena bagi pensyarah kenal kamu dan juga timbulkan persepsi positif terhadap kamu. So jangan negatif. Kalau negatif nanti dia akan aim kamu sampailah kamu habis belajar. Ada banyak macam tu. Dia akan dibincangkan dalam syarat. Oh budak ni memang nakal. Kelas aku pun sama, budak ni memang tak boleh ni. Tak fokus belajar. So bagi E, layaklah E. Macam tu. Tapi kalau ada positif, mungkin ada pensyarah yang akan backup. Oh tak boleh. Kita tak boleh bagi C budak ni. Kita kena naikkan markah dia. Dekat situ dia akan ada kenaikan markah. So itulah tip yang saya pegang sepanjang saya belajar dekat universiti dulu. Kita rapat dengan pensyarah dan juga pensyarah akan lebih orang cakap lebih bertoleransi lah dengan kita dalam bab-bab untuk markah dan juga pembelajaran kita lah. Okey, nama dan kod khusus kena ada, maklumat artikel. Maklumat artikel ataupun maklumat jurnal yang saya akan bagi tadi seperti tajuk jurnal, penulis jurnal, nama jurnal, tahun terbit, volume, isu dan muka surat jurnal kena ada dalam muka hadapan slide PowerPoint kamu. Okey, seterusnya adalah pengenalan. So dalam pengenalan kamu kena buat ulasan sedikit berkenaan ringkasan artikel yang terpilih. Artikel ni mengisahkan tentang apa. Artikel ni ditulis oleh siapa, berkenaan dengan apa. Contohnya berkenaan dengan isu-isu semasa, masalah-masalah isu-isu masyarakat dalam negara. Contoh macam itulah. Okey, seterusnya isi kandungan. Isi kandungan kamu kena menyatakan isu-isu utama yang dibangkitkan
penulis artikel serta penjelasan sama ada isu tersebut menarik atau tidak. So kena faham artikel tu, kena baca. Kamu kena listkan isu-isu utama yang dibangkitkan oleh penulis artikel. Contohnya isu berkenaan dengan perempuan selalu betul, lelaki selalu salah. Macam itulah. Sama ada isu ni menarik ataupun tidak. So kena nyatakan dalam isi kandungan. Okey, yang kedua, implikasi artikel tersebut kepada cara anda melihat dan berfikir isu-isu yang dibincangkan. So kesan artikel tersebut kepada cara anda berfikir, cara awak semua berfikirlah tentang isu-isu yang dibincangkan dalam artikel itu, kena bincangkan. Yang ketiga, penilaian dan perbincangan kekuatan dan kelemahan artikel tersebut. Kamu kena jelaskan ataupun kamu kena buat perbincangan dalam slide itu berkenaan dengan kekuatan artikel tersebut. Apa kekuatan artikel tersebut di part mana, dan apa kelemahan artikel tersebut di part mana. So kena buat perbincangan lah. Sebab apa kekuatan artikel ni? Sebab dia boleh orang cakap menaikkan semangat kita. Kelemahan artikel dia boleh dia tak ada rujukan yang berautoriti. Okey, seterusnya rujukan. Ulasan artikel yang dibuat perlu disokong dengan sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan yang lain. So kena ada rujukan yang lain lah untuk menyokong kamu punya ulasan ni. Semua rujukan tersebut boleh terdiri daripada buku, jurnal, surat khabar atau laman web yang diyakini sumbernya. So macam saya cakap tadi, rujukan ni kena rujukan yang berautoriti. Rujukan yang disahkan lah. Macam buku, jurnal. Tetapi sumber rujukan daripada Wikipedia atau Blogspot adalah dilarang sama sekali lah. Macam saya cakap tadi, sumber-sumber daripada Blogspot seperti Cakap Keli ke, Jerong Merah ke, Kelik Afrika ke, Semut Merah ke, tak boleh sama sekali. Kalau ada, markah akan ditolak lah. Okey, seterusnya penutup. Kita dalam penutup dia akan merumuskan artikel dan menyatakan pendapat kumpulan anda tentang artikel tersebut. Okey, kita rumuskan artikel dengan pendapat kumpulan kita lah. Apa pendapat tentang artikel ni, perlu buat tambahan data dan sebagainya lah. Perlu buat penambahan maklumat ke. Okey, itu untuk pendapat kumpulan kamu lah. Okey, elemen seperti grafik, bunyi dan animasi turut diambil kira. Pemilihan gambar yang bersesuaian dengan artikel yang diperolehi juga digalakkan. So, ini adalah memang kepakaran kamu. Kamu perlu masukkan seperti grafik, bunyi, animasi, gambar-gambar yang berkaitan dengan artikel. Kena ada dalam slide PowerPoint ni. Okey, pelajar disarankan untuk merujuk rubrik yang disediakan untuk melihat elemen yang dinilai bagi memperoleh markah yang cemerlang. So nanti saya akan bagi rubrik markah untuk ulasan artikel ni dalam MyGuru ataupun grup WhatsApp kita. Okey, slide yang disediakan mestilah tidak melebihi 20 slide. Termasuk muka hadapan, rujukan dan gambar-gambar. Gambar-gambar, grafik-grafik semua terkandung dalam 20 slide. Jangan lebih pada 20 slide. Kalau lebih 20 slide nanti markah akan ditolak. So kena pandai-pandai bajet lah dalam 20 slide. Jangan lebih pada 20 slide. Tugasan ini perlu dihantar pada minggu ke-6. So untuk kelas ni untuk kelas-kelas yang lain lah. Tapi untuk kelas saya pertimbangkanlah untuk kamu submit tugasan ni pada minggu ke-9. Tugasan ni untuk kelas saya, tapi jangan beritahu orang lain tau. Jangan beritahu kelas-kelas yang lain lah. So untuk kelas saya, kita tetapkan pada minggu ke-9 untuk kamu submit tugasan ni. So siapa yang kena submit? Siapa yang kena submit? Yang kena submit adalah ketua kumpulan. Bukan ketua kelas. Yang kena submit adalah ketua kumpulan. Nanti kamu bentuk kumpulan, lantik seorang ketua kumpulan.
So ketua kumpulan ni lah yang akan bertanggungjawab untuk submit tugasan berkumpulan ni dalam tapak MyGuru yang saya sediakan nanti. Saya akan buat tapak khas lah untuk kelas T ni. Dan kamu akan submit kat situ. Jangan submit kat mana tempat, nanti kamu nanti susah nak cari dan kamu tak dapat markah. So kena submit di tapak yang saya akan sediakan khas dan saya assign untuk kelas ni ataupun grup T ni lah. Okey kita akan submit pada minggu ke-9 dan kita akan start bentang pun pada minggu ke-9 juga. So kena bentang dan markah bentang nanti saya akan beritahu berapa markah untuk pembentangan. Jadi mungkin kita ambil masa dalam 2 minggu untuk selesailah pembentangan slide PowerPoint ni ya. Okey, setakat ni untuk tugasan berkumpulan ada apa-apa nak tanya? Faham ke? Jelas ke? Doktor. Jelas, Doktor. Jelas doktor. Okey. Kalau jelas okey. Minggu ke-6 ke minggu ke-9? Minggu ke-9. So minggu ke-6 ni untuk kelas-kelas yang lain ni. So kita pemudahkan urusan kamu. Mungkin kamu ada banyak tugasan lain yang kena buat lagi. Jadi kita anjakkan kepada minggu ke-9. Untuk kelas saya. Okey ya, faham? Faham, Doktor. Faham, Doktor. Faham doktor. Okey, macam tak ada tenaga je ni. Ayo. Faham. Saya semangat doktor. Yang tu baru steady. Okey, kita teruskan untuk tugasan individu. Tugasan individu apa yang kamu kena buat? Untuk tugasan individu ni adalah 10 markah. Apa yang kamu kena buat adalah kamu kena buat ulasan ataupun laporan berkenaan dengan webinar. So webinar ni tarikh dia belum ditetapkan. So nanti bila dah ada tarikh webinar, saya akan bagi tahu, saya akan beri maklumat tentang webinar ni dan kamu diwajibkan untuk hadir webinar tersebut. Dan tugasan dia kamu kena buat satu ulasan dan kamu kena submit kepada saya lah ulasan tersebut dan juga saya akan buat tapak dalam MyGuru juga untuk kamu submit. So format dia ada format untuk ulasan ni ada, saya akan masukkan dalam MyGuru lah. Panjang ulasan adalah tidak melebihi 300 patah perkataan. Ulasan perlu meliputi isi-isi penting dalam perbincangan webinar tersebut serta impak ataupun kesan webinar tersebut kepada diri kamu. So kena buat ulasan tu dalam 300 patah perkataan. So simple je lah. Okay lah, faham lah? 10 markah. Faham. Alright, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Kita buka persoalan. Ada, Sir. Okay. Mau tanyakan Apa? pasal saya Siapa? Farhan Sulim dari course pendidikan moral. Saya mau Moral lah. ya. Saya mau tanya, yang presentation tuh kami perlu buat laporan kah untuk hantar? Presentation tak payah buat laporan, just kamu present slide tu je lah. Oh, lepas tu hantar dalam MyGuru lah dia punya presentation tuh. Ya betul. Okay. Thank you. Just present dan hantar dalam submit dalam MyGuru. Ketua kumpulan saja yang submit lah. Okay, faham. Alright, ada lagi nak tanya? Doktor, untuk presentation tu ambil Tak dengar. sabar untuk satu Macam mana? untuk presentation tu ambil masa berapa lama? Alamak, tersekat-sekat lah. Type dekat chat. Satu grup ambil masa berapa lama untuk presentation? Okey.
Kita akan tetapkan saya rasa lebih kurang dalam 10 minit ataupun dalam 5 hingga 10 minit macam tu lah untuk satu grup untuk present lah. Kalau 10 minit 10 kumpulan 60 minit. Kita dua-dua betul ke? 10 minit untuk satu kumpulan. Betul lah kan? Lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah untuk present lah. Ada lagi soalan nak tanya? Presentation tu wakil atas semua. Okey. Kalau saya nak libatkan semua. Kalau boleh kamu pakat-pakat lah bahagian ni siapa present, bahagian tu siapa present. Supaya saya nak kamu belajar lah sebenarnya. Saya nak kamu belajar confident, bercakap di depan ramai, di khalayak ramai, kawan-kawan kamu. Itu terpulang lah kepada kamu. Tapi kalau bagi saya nak libatkan semua. Kena pandai-pandai lah. Adjust lah bahagian tu orang ni, bahagian tu orang ni ya. Okey. Ada lagi nak tanya tak? Kena faham betul-betul. Dan juga dan juga untuk kelas ni nanti saya akan ada pertanyaan. Presentation tu live atau secara rakaman? Presentation kita akan buat secara live. Dan juga kita akan buat rakaman juga. Live ni kita akan rakam setiap minggu kuliah saya akan rakam dan saya akan masukkan dalam saya punya channel YouTube. Nanti kamu kena subscribe lah saya punya channel YouTube. Kamu kena subscribe, like, tekan loceng ting 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 ting. Gratis dong. Share, like, komen, yang itulah. Jadi tiap-tiap minggu kuliah ni saya akan masuk dalam kita punya saya punya channel YouTube. Nanti kamu subscribe lah, kamu tengoklah balik apa tugasan, bagi yang mana terlepas, yang mana line slow, tak boleh nak tengok tak boleh nak tengok live nanti, boleh tengok dekat channel YouTube saya. Saya akan bagi channel link nanti kamu subscribe. So kalau ada kawan-kawan kamu yang jadi subscriber lah, yang jadi YouTuber pun boleh promote dekat kita punya group, nanti kita support lah. Kita kena saling support macam dengan dekat Indonesia. Saya nak beritahu dekat Indonesia dia punya community YouTube dia memang mantap. Dia orang cari sumber pendapatan dia orang melalui YouTube. Dia orang buat channel, dia orang support antara satu sama lain. Jadi dia dapat duit sampingan. Dan ada setengah tu dah jadi jutawan dengan channel YouTube. So saya rasa benda ni kena ada dalam kita punya community. Sebabnya duit tu adalah duit daripada YouTube. Jadi dia tak guna pun duit kerajaan, dia tak guna duit apa. Sebab tu lah Indonesia dia memang mantap, dia memang support di antara satu sama lain, sampai subscriber dia sampai juta-juta, dia punya view sampai juta-juta. Ada giveaway tak? Ada lah, bagilah cukup subscriber dulu. Nanti boleh saya belanja ke apa ke. Presentation live. Kita akan buat secara live, dan juga live tu kita akan record dan saya akan masukkan dalam channel YouTube saya lah. Link channel YouTube. Sekejap. Jadi nanti kamu boleh tengok balik kamu boleh rujuk balik lah kuliah-kuliah kita dalam channel YouTube nanti. Jadi jangan lupa tekan loceng tu bila ada notifikasi tu ada video baru. Dia akan timbul lah dekat kamu. Jadi itu adalah merupakan satu inovasi juga bagi kami pensyarah tau. Dia dikira markah untuk LMPT penilaian nanti. Kalau buat presentation dapat giveaway. Presentation dapatlah nanti. Kita tengoklah nanti macam mana. Okey, sekejap. Link YouTube. Sekejap.
Okey ni. Copy link. Paste. Mana dia? Okey. Okey, jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe. Subscribe, tekan loceng. Lepas tu share, komen. Okey ya. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Okey, panduan ni saya akan share dalam MyGuru lah nanti. Saya akan share dan juga apa arahan tugasan, rubrik nanti saya akan share juga dalam MyGuru ataupun grup WhatsApp kita. Okey, link YouTube ni juga saya akan masukkan dalam ni. Dalam grup WhatsApp kita. So video hari ni saya akan masuklah kuliah untuk hari ni. So tiap-tiap kuliah kita akan masuk. Grup T. Mana grup T? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, saya nak minta kamu buka kamera, open kamera untuk kita ambil gambar. Kita ambil gambar sebagai bukti untuk kelas kita pada hari ini ya. Siap ada anak lah ni. Adriana. Adik. Awak je. Duduk rumah kena mengasuh lah kan. Biasa tu. Bagus-bagus. Tolong mak ayah duduk di rumah. Jangan hanya makan tidur saja. So tolong mak ayah. So kita diberi kesempatan lah. Kamu ni diberi kesempatan untuk duduk bersama mak ayah kamu. Jadi kena tolonglah mak ayah kamu buat kerja rumah. Bagi yang perempuan tolong masak, tolong mengasuh macam kawan kita. Tolong cuci baju, tolong buat kerja rumah. Bagi yang lelaki juga sama, tolong ayah kamu buat kerja, bersih rumah dan sebagainya lah. Ni ada yang dalam kereta Elizabeth, pergi mana ni? Kembangkan ibu, doktor. Okey, salam. Okey. Jadi kena inilah duduk rumah kena berbakti kepada mak ayah supaya mak ayah kita happy dengan keberadaan kita di rumah. Jangan kita serabutkan kepala mak ayah kita. Duduk rumah tak buat apa, makan, tidur. Jadi kena ambil kesempatan ni lah untuk kita bahagiakan mak ayah kita ataupun keluarga kita. So kita ambil gambar dulu. Kena ambil gambar sekejap. Siapa yang ada kamera yang best boleh juga ambil gambar. Nanti masukkan dalam grup WhatsApp kita. Siapa yang pakai Apple ke, Manggis ke, Mempelam ke, boleh. Kamera yang menarik lah. Saya pakai kamera murah je. Okay ya. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, kalau ada yang boleh ambil gambar, ambil lagi. Okay. Jaga SOP, jaga diri, jaga kesihatan sebab kita tak bebas lagi daripada virus COVID-19 lah. So kena berhati-hati. Semalam tengok kenyataan daripada YB KJ, Menteri Kesihatan semakin naik dan semakin membimbangkan. Kemasukan ke hospital semakin meningkat. Jadi kena jagalah diri kita supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. Sebarang penyakit tak kira lah COVID-19 ke, penyakit apa-apa ke. So kita duduk kat rumah ni jangan hanya makan tidur nanti badan kita naik. Jadi kena
kena bersenam, kena orang cakap yalah duduk kat rumah mak kita masak sedap-sedap, makan memang tak ingat dunia. Jadi kena berhati-hatilah. Nanti tak dapat apa orang cakap, walaupun tak kena virus COVID tapi kita kena penyakit lain, kencing manis ke apa semua ke. So kena jagalah kesihatan kita. Okey, so setakat ni saja untuk minggu ni. Kita akan jumpa minggu depan. So jaga diri elok-elok, jaga kesihatan. Kirim salam kepada keluarga semua. Dan kita jumpa lagi minggu depan. So kehadiran kena jaga. Kehadiran kena jaga supaya kita dapat selesaikan kita punya kuliah sampai minggu ke-14 dan kita akan dapat result yang baguslah untuk SEM ni ya. Okey, kalau tak ada apa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Terima kasih. Salam. Wah. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okey. Terima kasih, sir. Baik.